Liana daripada bahagian pendidikan menengah mara dan juga Encik Irwan daripada MRSM Bentong. Jika terdapat apa-apa masalah ataupun soalan-soalan yang hendak ditanyakan berkenaan dengan topik webinar pada hari ini, boleh menggunakan ruang chat ya. Ruang chat tu ada berada di bahagian hadap atas sekali. Sebelah ada yang macam ikon dua orang di atas sekali tu. Yang sebelah tu yang ada tanda merah tu adalah ikon chat. Ikon untuk chat meeting. Boleh chat di situ dan juga raise hand. Okey, boleh bertanyakan soalan menggunakan raise hand feature di situ, dan jika tidak ada soalan lagi boleh turunkan lower the raise hand feature. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan menjemput Puan Nur Emiliana untuk share slide-nya. Slide juga telah dikongsikan di ruangan chat. Okey. Dan jangan risaulah, meeting hari ini ataupun webinar pada hari ini akan direkodkan dan kemudiannya pautan recording akan dikongsi pada penghujung webinar ini nanti. Kedatangan akan diambil untuk sesi webinar ini, maka tunggu sehingga akhir sesi untuk pautan kepada kehadiran anda semua pada kursus pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Puan Nur Emiliana Daud daripada MRSM Gemencih untuk memulakan webinar Microsoft Forms pada hari ini. Okey, terima kasih Puan Wan Juliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai webinar kali ke-3 anjuran ILKM. Okey, jadi pada hari ini saya Cikgu Nur Emiliana binti Daud dari MRSM Gemencih dan merupakan Microsoft Innovative Educator Expert akan berkongsi tentang beberapa tips dalam penggunaan satu tools yang berada dalam Office 365 iaitu Microsoft Forms. Okay, so rasanya tuan-tuan dan puan-puan juga dah familiar sebenarnya dengan Microsoft Forms. Cumanya kadang-kadang kita tak tahu ada beberapa benda, ada beberapa features yang kita boleh guna Microsoft Forms ni yang dapat memudahkan kita punya kerja-kerja pejabat kita, kita punya cara kita collect data. So sebenarnya Microsoft Forms ni sangat-sangat membantu. Okay. Jadi sebelum kita mula, sekiranya kalau tuan-tuan dan puan-puan ada berada di depan desktop, kita boleh sama-sama hands-on activity. Maksudnya tuan-tuan puan-puan boleh cuba juga buat supaya kita lebih ingatlah, senang cerita. So kalau ada dua device lebih baik, maksudnya satu mungkin boleh dengar melalui telefon ataupun guna tab ke, guna laptop, mungkin ada desktop kat depan, so kita boleh buka dan cuba bersama-sama so that kita punya webinar ni lebih berkesan. Okay. Alright, jadi saya sebab kita punya session hari ni hanyalah 1 jam, jadi saya tidak akan pergi terlalu detail. Maksudnya kita akan belajar benda-benda features yang simple. Okay, apa yang saya akan tunjuk macam mana kita boleh kita buat simple assessment, quiz, survey untuk collect data, macam mana kita nak dapatkan data daripada Microsoft Forms tu balik, macam mana kita nak share kita punya forms dengan kawan kita, dengan orang-orang lain. Okay, so jadi beberapa benda yang kita akan tengok pada hari ni adalah macam mana kita nak buka Microsoft Forms. Okay, lepas tu kita akan tengok kita nak create simple survey ataupun kita punya simple forms, and then kita nak get data from forms tu macam mana, and then kita akan tengok macam mana kita boleh share kita punya forms dengan staff-staff lain. Okay, dan apa setting yang kita boleh betulkan di Microsoft yang kita boleh edit, and then dan semalam rasanya dah ada webinar tentang Microsoft Teams. Okay, jadi kita nak tengok macam mana kita nak masukkan Microsoft Forms ni dalam Teams. Alright.
Okey, so sebenarnya macam tuan-tuan puan-puan tahu, Microsoft Forms ni memang kita gunakan untuk collect survey, kita nak buat quiz, kita nak ambil data, sama seperti aplikasi yang ada pada yang kita dah biasa guna selain daripada Microsoft Form. Okey, form-form yang lain banyak sebenarnya. Cumanya kita sebagai warga Mara ni kita ada license untuk menggunakan Microsoft Forms ni. Rugi sekiranya kalau tuan-tuan puan-puan tak guna sebab benda ni berada dalam license Office 365 yang ada pada domain mara.gov.my tu sebenarnya. Okey. So saya akan pergi satu persatu lah, untuk kita hands on bersama-sama. Okey, jadinya first kali dekat mana sebenarnya kita nak cari Microsoft Forms ni. Okey, dekat mana kita nak cari, kita boleh pergi pada pautan, tuan-tuan puan boleh layari office.com. Okey, so dekat office.com tu bila type dekat browser tu office.com, okay, and then kita akan sign in menggunakan ID Mara. Okay, so kita pilih ID Mara. Ni off. Okay, selepas tu nanti, lepas tu, ini adalah paparan yang akan tuan-tuan puan-puan nampak. Okay. So yang ini tuan-tuan puan-puan akan nampak paparan ni. Okay, so yang ini sebenarnya adalah paparan untuk Office 365. Okay, kalau kita nampak dekat bahagian tepi tu, tu semua adalah aplikasi yang ada dekat tools yang ada. Okay, kita ada Word, Excel, PowerPoint, Outlook dan OneDrive yang dah pada webinar first dah tengok kan macam mana kan, Teams, semua dekat situ. So tuan-tuan puan boleh pilih Microsoft Forms. Okay, so ni simbol dia saya dah besarkan kat sini. Okay, so ini dia punya simbol. Alright, okay, so so nanti bila klik dekat situ, kejap kita hands on sekejap. Okay, so bila klik dekat situ, ini yang akan keluar. Okay, dekat sini saya nak bagi tahulah, bila tuan-tuan puan pilih apa perbezaan antara quiz dengan form. Okay, kebanyakannya kalau kita nak buat survey, kita nak collect data, kita nak buat borang permohonan contohnya, borang tempahan bilik mesyuarat contohnya, kita boleh guna form juga. Okay, yang itu kita akan pilih pada new form. Okay, tapi sekiranya kalau dia adalah satu assessment, okay, maksudnya dia adalah macam ujian yang ringkas contohnya yang ada jawapan dia betul dan salah, yang itu kita klik pada new quiz. Okay, itu perbezaan antara quiz dengan form. Form digunakan untuk collect data. Okay. Alright, so dekat sini ini adalah paparan yang tuan-tuan puan-puan akan nampak sekiranya bila pilih pada new form. Okay, so kita akan terus pada nilai kita pada hands on activity. Alright. Okay, so itulah minta tolong mute. Amy, just Amy. Amy, tolong unmute Amy. Alright, okay, done. Okay. Okay. Okay, alright. So kita teruskan. Okay, so sekarang ni macam saya cakap tadi, kita pergi pada office.com. Okay, dan kita tekan sign in. Okay, kita tekan sign in. Okay, saya cuba pergi slow kalau macam tercepat bagi tahulah. Okay, so yang ini yang ini saya dah terlogin pada email Mara, masukkan password. Okay, so apa yang kita akan nampak adalah paparan seperti ini. Okay, macam saya cakap, mana kita nak cari Microsoft Forms, kita pergi dekat bawah sekali ni. Okay, so kita tekan Forms dekat sini. Okay, so dekat sini adalah form yang pernah kita buat lah. Okay, so sekiranya kalau ada orang... Amy share desktop. Share desktop. Amy tak share. Okay, sekejap Alright. Okay. Sekejap stop sharing sekejap. Share content desktop. Okay. Nampak ke? Okay, nampak. Start from beginning, Amy. Alright, okay. Okay, so yang first kali kita pergi pada Office. Okay, sekejap kita log out dulu lah yang ni.
Okay, kita log out dulu. Alright, so macam saya cakap tadi, kita pergi pada office.com, okay, office.com macam ni. And then kita pergi pada sign in. Okay, so kita login menggunakan email Mara. Okay, masukkan password. So apa yang kita akan nampak adalah paparan seperti ini. Okay, so ini adalah paparan untuk Office 365 di mana semua yang berada dalam Office 365 ada di sini. Okay, so kat mana kita nak cari forms, kita pergi dekat simbol yang dekat tepi ni. So kita pilih forms bawah sekali. Okay. Alright, so dekat sini, okay, kita akan nampak forms yang kita pernah buat. Okay, so yang ni saya ada beberapa forms lah yang memang saya guna. Okay, so macam mana kita nak bermula dengan form yang baru? Okay, so dekat atas ni ada butang plus new quiz. Okay, kalau tekan arrow ni disuruh ada pilihan untuk new form. So macam saya cakap tadi, sekiranya kalau tuan-tuan puan-puan nak buat borang yang bukan macam ada untuk collect data, so kita akan pilih form. Okay, so kita tekan new form kat sini. Okay. Alright, okay, so dekat sini forms ni sebenarnya macam-macam benda kita boleh buat selain daripada kita buat untuk borang, survey, kita boleh buat borang tempahan ataupun survey yang simple, ataupun kita memerlukan data. Maksudnya kita perlukan nama dan nama dengan nombor kad pengenalan. Okay, nama atau bilangan apa-apa. Semua kita boleh buat di form sebenarnya. Okay, so senang menggunakan forms berbanding dengan kalau kita hantar WhatsApp yang berjela-jela dan orang forward benda yang sama duk isi dekat dalam WhatsApp tu. So better kalau kita ada satu forms dan orang buka dan terus sahaja boleh isi dekat sini. Okay, so sebenarnya lebih pada pengumpulan data dan senang pun kita nak analyse data-data tu. Alright, okay, so dekat sini saya tunjukkan. Okay, ini adalah form tajuk yang kita nak buat. Contohnya kita nak buat borang ataupun kita nak buat apa sahaja. Okay, borang permohonan apa-apa, okey, ataupun borang tempahan lah, contohnya borang tempahan bilik mesyuarat. Okey, right, so itu adalah tajuk kita punya forms. Okey, so dekat sini kita boleh masuk gambar. Okey, gambar bilik mesyuarat ke, gambar apa sajalah, kita boleh insert image kat sini. Okey, bila kita tekan insert image, okey, kita boleh ada dia bagi pilihan sama ada kita nak cari daripada website je. Okey, website tu kita kat sini dalam Microsoft Office, kita punya browser kita yang Bing ni. So katalah kita nak buat meeting rooms contohnya. So dia akan keluar. Okey, dia akan keluar semua ni. So kita boleh guna gambar ni. Alright, ataupun kita nak guna dekat kita nak cari gambar dekat OneDrive yang kita simpan pun boleh juga, ataupun gambar yang daripada kita punya file, okay, daripada kita punya laptop pun boleh juga. So ada je dekat sini. Okay, just klik mana-mana yang kita nak masukkan gambar. Okay, katalah kalau kita tak nak masukkan gambar, tak ada masalah, tak wajib pun masukkan gambar. Alright, so dekat sini adalah description, bermaksud syarat-syarat kita nak detail. Contohnya sila isikan borang sehari sebelum penggunaan ke, apa sahajalah. Okey, itu untuk kita punya details. Okey, so dia akan jadi tajuk kecil kat situ. Okey, lepas tu dekat sini kan, okey, saya tunjuk satu-satu dulu Okay, so ini adalah kita punya tajuk. Okay, let's say kita nak bermula dengan soalan yang pertama. Kita boleh tekan add new. Okay, kita add new. Okay, dekat sini ada pilihan kat mana, apa yang kita nak letak untuk soalan kita yang pertama. Adakah soalan tu berbentuk multiple choice? Maksudnya kalau kita tekan ni, okay, ni soalan apa kita nak guna. Okay, bilik mesyuarat apa yang kita nak guna. Contohnya saya main belasah je ni, saya main hentam reka je ni, bilik mesyuarat mana contohnya. Okey, so katalah ni bilik mesyuarat yang kecil. Okey, ni bilik mesyuarat yang besar. Itu contoh multiple choice. Okey, so boleh siapa dia nak guna bilik yang mana. Okey, dan katalah kalau kita ada option yang lebih, kita add option sahaja.
Okey. Itu yang di situ. Okey, kalau ada banyak lagi bilik nak guna, tekan je lagi. Alright. Okey, itu satu. Okey, kalau kita nak buang macam mana? Ni yang dia tong sampah ni, buangkan dia. Alright. So kalau kita nak buang. Okey, next. Okey, katalah kalau ada soalan kita ni boleh pilih lebih daripada satu jawapan. So kita onkan butang multiple answer. So kita boleh jawapan kalau orang pilih nanti kita boleh dia boleh pilih lebih daripada satu. Okay, and then butang required. Okay, bermaksud sekiranya dia tidak menjawab soalan yang pertama ni, kalau kita on kan, dia kena jawab. Okay, kalau dia tak jawab, dia tak akan boleh pergi kepada next question. Okay, itu butang required ni kena di-on-kan sebenarnya. Okay, so ni butang apa pula? Okay, ini adalah kalau kita ada... Amy, can you stop for a while? Kita ada dua orang yang angkat tangan tu, Salmiah dengan Muhammad Syamil. Adakah anda mempunyai apa-apa masalah? Dia angkat tangan tu. Dia terangkat tangan. Dia terangkat tangan. Okay. Tak apa, teruskan. Alright, okay. So, dekat sini pula, ni butang yang ini. Okay, kalau nampak saya tunjuk ni, ini adalah untuk sekiranya kita nak copy question. Kalau soalan tu lebih kurang sama. So, kita boleh copy soalan ni. Nampak dia jadi ada dua. Okay, let's say kalau soalan tu lebih kurang sama, kita tak perlu pun type balik. Okay, so kita nak kata boleh copy lah. Okay, so yang ini pula... ini tanda arrow atas, arrow bawah ni untuk apa? Untuk sekiranya kita dah ada beberapa soalan tapi soalan yang bawah sekali tu kita nak bawa dia naik ke atas. So just kita tekan je yang ni. Okay, move question up. Kenapa ni tak boleh? Sebab saya hanya ada satu soalan je dekat sini. Alright. Okay, so yang ini. Okay, sekiranya kita ada 3 dot ni, tengok ni. Okay, so yang ini, okay, apa pilihan yang ada? Kita ada shuffle option. Shuffle option bermaksud kalau kita write-kan dia, okay, kalau kita tickkan dia macam ni, maksudnya nanti orang ni dia dapat yang first kecil, yang kedua besar. Okay, orang yang kedua yang orang lain yang buka forms yang sama, dia akan dapat besar yang kat atas, kecil kat bawah. Macam tu dia menshufflekan pilihan jawapan sahaja. Okay, and then drop down. Okay, drop down ni adalah kalau kita nak buat pilihan, kalau kita tickkan dia. So, bila orang jawab, okay, ni kan, so, kalau saya tekan dekat preview ni, kita boleh tengok kita punya forms macam mana yang orang tengok. So, bila kita tekan kat sini, ini drop down. Bermaksud kalau kita tekan, dia keluar macam ni. Okay, apa bezanya? Okay, ini kalau komputer kalau mobile macam ni. Kalau orang buka guna handphone, dia akan nampak paparan macam ni. Preview dia begini. Kalau komputer macam ni. Alright. So kalau kita tak buat yang untuk apa? Kalau untuk drop down, okay. So macam mana? Okay, sekejap Alright. Okay, kalau bukan drop down, okay, dia punya, kalau saya untickkan drop down ni, bila kita preview, dia terus keluar pilihan terus. Okay, drop down dia tak keluar pilihan, bila kita klik baru dia keluar pilihan. Okay, itu perbezaan dia. Okay, alright, so itu adalah drop down. Okay, subtitle ni sekiranya nak buat dui bahasa lah. Okay, dui bahasa, kat situ dia letak macam ni. Jadi kalau kita tekan dia keluar. Kalau kita nak buat satu English, satu BM, tu sahaja. Alright, so itu adalah untuk pilihan choice. Okay, kita juga boleh buat kalau kita ada teks macam ni. Okay, so kita nak jawapan tu dalam bentuk teks, tak ada masalah. So kita boleh katalah tujuan penggunaan. Okay, so siapa yang isi form, dia kena jawab, maksudnya dia kena typekan answer dia. Okay, kalau dia kata dia nakkan jawapan yang panjang, so kita onkan je long answer ni. Alright, so yang lain-lain semua sama. Okay, ni kalau saya kata nak bawa naik kan, dia akan bawa naik terus ke atas. Okay, ni ke bawah. Itu kalau jawapan dia lah. Kalau kita nak pendek, jawapan dia pendek macam tu je. Alright. Okay. Seterusnya kalau rating. Okay, rating ni selalunya kalau macam kita nak kata apa? Amy? Yes? Boleh jelaskan kenapa kita kena buat required tu? Kalau kita tak tekan required, apa jadi? Okay. Tadi dah cakap. Okay, kalau kita tak tekan required, okay, maksudnya orang akan boleh terus jump.
dia tak jawab soalan yang first, okay, dia boleh terus pergi pada soalan yang kedua. Okay, contohnya macam kalau kita preview kat sini kan, dia terus keluar macam ni sebab kita tak requiredkan yang soalan yang ni. Maksudnya kalau kita tak jawab yang ni, sekejap tengok ni sekejap. Okay, dia akan ni kita tutupkan required ni. Okay, kalau dia tak jawab, dia masih lagi boleh hantar form dia. Okay, contohnya kalau yang ni saya tak jawab. Okay, ni pun ni sebab dia ada butang merah, ada star merah ni maksudnya dia required. So kalau yang ni tapi kita tak jawab soalan yang kedua ni, so kita masih boleh submit. Okay, tapi kalau kita requiredkan, kalau kita requiredkan dia tak boleh hantar selagi jawapan dia tak letak. So sepatutnya pentinglah untuk kita requiredkan. Contohnya kita terus nak submit kan, tak boleh. Dia akan keluar macam ni. Okay, this question is required. So sebenarnya pentinglah sebab nanti kalau orang isi tu dia macam borang dia tak lengkap. Okay. Alright. Okay, so seterusnya macam saya kata tadi lah, ini adalah soalan rating sekiranya nak kata adakah anda berpuas hati. Macam tu berpuas hati dengan kebersihan contohnya. Okay, so yang ini level ni maksudnya katalah kita tak nak letak sampai 5, kita nak letak sampai 2 je, boleh. Okay, dan kita tak nak letak, kita nak banyak star. So kita boleh tambahkan star tu, rating tu kat situ. Okay, simbol pun kita boleh tukar. Kalau kita tak nak star, kita boleh letak number. Maksudnya adakah anda berpuas hati? So skala dia sampai 10 ni maksudnya paling puas hati lah. Contohnya. Okay, yang lain-lain semuanya sama. Okay, label ni ni label ni kita punya ni lah, kita punya score. Okay, maksudnya 1 paling bagus, paling tak bagus, 10 paling bagus, paling berpuas hati. That is what we call label. Okay. Alright, seterusnya okay, ada date dekat sini. Okay, date ni untuk apa? Okay, date ni sekiranya soalan kita adalah bilakah kan, bilakah tarikh. Okay, tarikh penggunaan, contoh bila tarikh nak guna benda ni. Okay, so siapa yang jawab forms dia boleh terus nampak ni macam ni. Okay, dia akan keluar kat sini. Dia akan keluar kalender lah. Okay, sebab kita nakkan tarikh. So kita boleh buat date kat sini. Orang akan pilih lah bila masa dia nak guna benda tu. Sebab kita masukkan format dia adalah tarikh kat situ. Okay, so sebenarnya penggunaan forms ni lebih mudah berbanding kita collect data yang secara manual sebenarnya. Okay. Alright, okay, lepas ni saya ajar macam mana kita nak sharekan dengan orang lain, macam mana, adakah kalau kita nak buat banyak-banyak kita kena buat satu-satu, okay, kita tengok nanti. Alright, okay, so seterusnya dah habis kat sini, tengok yang ni, okay, yang ini, yang lain lah, okay, yang ini sekiranya, okay, jawapan tu memerlukan kita untuk, yang ini saya pilih ni, untuk folder, okay, yang ini, okay. Sorry, jap. Mana tadi? Add new. Okay, yang ini. Okay, ranking. Okay, Likert skill ni dia macam kalau kita buat survey berpuas hati, tak berpuas hati, skala 1 sampai 5, dia lebih kurang pada rating jugalah. Okay, yang ini saya tak pergilah sebab dia agak detail. Yang section ni kalau kita nak asingkan, saya pergi pada file upload saja. Sebab katalah jawab kita perlukan untuk jawapan kita ni bukti. Okay, contoh bukti pembayaran. Okay, so kita memerlukan jawapan, respon itu dalam bentuk attachment. Alright, so dia akan ada akan membentuk satu dekat kita dia punya mana pergi benda ni, mana dia punya file upload ni pergi dekat mana, dia akan bentukkan dekat kita punya SharePoint nanti. Okay, dekat kita punya account ada. Alright, so dekat sini kita boleh limitkan. Okay, file number limit maksudnya berapa banyak bukti file upload yang dia boleh buat, sampai ada 10, tapi selalunya memang taklah, kita akan letak 1 atau 2. Dan kita boleh limitkan juga size. Okay, size dia. Okay, berapa? Okay, paling kecil, paling besar sampai 1 gig pun boleh. Maksudnya dia punya size file yang dia
upload tu. So kalau kita preview dia akan jadi macam ni lah. Macam ni kan. Okay, so dia akan boleh upload file dekat sini. Alright. Okay, so bila dah selesai tu, bolehlah dia lebih senang lah saya rasa. Nanti saya tengok macam mana boleh kita nak dapatkan data balik. Okay. Okey, itu dekat situ. Okey, dekat sini ada butang respon. Respon ni sebenarnya kita nak tengok berapa ramai yang dah jawab. Okey, so kenapa ada satu? Sebab tadi saya try submitkan jawapan tadi kan. So terus dia jadi respon satu masa saya preview tadi. So kita boleh delete all respon, tak ada masalah. Okey, maksudnya hilanglah semua respon tu. Okay, so dekat sini untuk kita tengok respon, average time to complete bermaksud kalau dalam 10 orang tu, seorang tu boleh completekan kita punya form tu dalam masa berapa lama. Okay, berapa saat. Dia average time masa untuk masa diambil lah. Alright. Okay, so dan katalah kalau kita nak sharekan. Ada soalan? Ada soalan kalau section tu macam mana? Maybe you want to touch a bit on section. Oh, okay, boleh sebab and takut. And also a bit on branching. Tapi kalau branching ni it's more advanced sebab branching ni dia ada option. Setiap jawapan tu dia akan pergi kepada branch yang kita nak pergi. Tapi tak bers, kalau section tu macam mana? Kita jawab dulu soalan section tu. Okey. Section ni sekiranya kalau kita nak asingkan soalan. Okey. Kalau kita nak sectionkan dia maksudnya contoh kalau bahagian ni macam ni kan. Ni dah masuk ada 2 section. Section 1, section 2. Okey, so katalah yang ini kita kata bahagian A, bahagian B contohnya. So maksudnya mungkin soalan yang bahagian B ni semua berkaitan dengan benda yang sama. Jadi kita asingkan dia by section. Okay. So section 1 ni katalah dia punya maklumat peribadi. Maklumat yang ni. So that is pada section. Okay, dia macam kiranya divider lah section ni sebenarnya untuk soalan yang mungkin katalah macam kalau kita cikgu buat soalan, contohnya kalau soalan 8 sehingga 10, okey, rujuk pada gambar di atas. Okey, macam tu. So dia section dia dalam satu section tu je. Okey, so ni kalau kita buat forms mungkin dia punya section tu macam okey, soalan berikut tentang kebersihan. Okey. Soalan berkaitan benda yang sama lah kiranya. Itu adalah section. Okey. Saya sebenarnya bukan tak nak kalau kita gunakan dalam situasi generalnya, section ni kita mungkin kita bahagikan kepada topik lah. Contohnya maklumat pertama section A tu kita nak maklumat diri saja. Kan? Kemudiannya butir-butir peribadi section B pula. Kan? Macam tu lah. So itu adalah section. Maybe you want to show preview macam mana dia keluar, Amy? Preview dia akan keluar by section. Dia akan keluar by section. Maksudnya dia tak nampak yang bawah-bawah ni dah. Macam ni kan. So ni bahagian B. Dia section yang lain pula. Okay. So katalah section tu maklumat diri. Okay. Bahagian B ni kita kata maklumat keluarga. Contohnya. Okay. Tipe mesyuarat, bilik mesyuarat dah jadi maklumat keluarga. Tak apa, kita cuba ni je. Nampak? So ni tak boleh kena jawab sebab kita required. Okay. Bila kita tekan next, baru dia keluar section yang kedua. Section B. So kalau kita buat banyak-banyak section, dia takkan keluar ke bawah lah. Dia akan next macam tu. Maksudnya section B ni dia akan keluar sekali semua. Section A dia akan keluar sekali. Macam tu. Okay. Boleh terus? Soalan, sebab tak ada orang tanya soalan, jadi I tanya soalan. Jika kita letak option upload file tu kita nak cari kat mana? Okay, file tu sebenarnya dia akan berada pada kita punya SharePoint. SharePoint kita. Okay, SharePoint kita kat mana? Okay, SharePoint kita dekat, kena pergi dekat, ni, mana tadi? Dekat sini. Ni SharePoint kita. Okay, so akan ada bila kita createkan benda yang upload, so dia akan keluar dekat sini nanti. Okay, dia ini sebab tak buat lagi, so tak ada lagi lah. Okay, kalau ada dia akan di sini dan dia akan ada satu folder forms di mana orang hantar tu akan masuk dalam satu form, dalam satu folder yang sama. Tapi cara nak cari dia dekat
dekat Office 365 punya features yang paparan yang mula-mula tu. Okay, so kita tengok ada SharePoint. So dia memang berada di SharePoint ni. Okay, menjawab soalan ke Puan Wan Juliana? Okey. Tak apa, nanti lepas ni kita buat satu borang demo untuk diorang upload, try to upload kan? Okey, Lepas tu nanti kita tengok kat mana dia. Syiap masyarakat. Boleh. Okay. Alright, okay. So habis dekat situ, okay, dekat situ itulah. Okay, habis dekat situ. Okay, ini untuk kita tengok respon. Okay, kejap saya pergi dekat respon. Nanti kita tengok macam mana kita collect data kita. Okay, dekat sini kita nak preview. Okay, dekat sini team sekiranya kita nak tukar color forms kita. Okay, yang ini kita boleh tukar color. Okay, color background ataupun pilih gambar. Okay, ataupun kita tak nak guna benda yang sedia ada kat sini. Kita nak upload kita punya background sendiri. Boleh, kita boleh customize theme kita. Okay, contohnya kita nak upload gambar macam tadi, bila upload je dia akan keluar 3 pilihan. Image search, OneDrive dan upload. Okay, so kalau kita nak pilih gambar daripada laptop kita, kita just tengok upload kat mana gambar yang kita nak guna sebagai background. Okay, OneDrive adalah dalam OneDrive kita lah. Okay, image search ni contoh kita nak gambar yang memang dah ada dekat internet pun boleh juga sebagai wallpaper kita. Okay, alright, so kita pergi pada yang 3 titik ni dulu. Okay, so 3 titik ni dulu. Okay, saya nak tunjukkan beberapa setting lah yang kita boleh adjust dalam Microsoft Form. Okay, so contohnya kalau kita ada kita nak yang respon tu kan siapa-siapa sahaja, bermaksud macam dia bukannya warga mara pun boleh respon. Okay, so kita akan tekan pada anyone can respond. Okay, anyone can respond. Kita boleh klik kat sini. Tak perlu ni. Okay, ni sebab saya tak onkan ni. Okay, kita boleh pilih dekat anyone can respond. Okay, bila file upload, sekejap Okay, file upload, sebab kita ada soalan yang file upload tadi, so dia tak boleh pilih anyone can respond. Okay, dia hanya boleh siapa yang dalam organisation kita saja yang boleh jawab. Kenapa? Sebab pilihan kita tadi ada file upload kat sini. Okay, tapi kalau kita delete soalan tu, ni kan, okay, contohnya, okay, kat sini setting ni boleh ke anyone respond? Boleh, kita boleh pilih. Okay, ataupun kita boleh pilih kalau kita pilih only people in my organisation, okay, okay, kita boleh tick kan, okay, record name. Ataupun kita tak nak nama dia, maksudnya yang akan keluar dia punya email saja. Ataupun kita nak ada record nama dia dan kita nak dia jawab tu sekali sahaja untuk respon ni. Contohnya borang untuk collect data kan, kadang-kadang orang tak ingat dia dah isi ke belum isi, dah isi ke belum isi. Tapi bila kita tekan yang ini, dia hanya boleh isi sekali sahaja. Okey, dia tak boleh isi banyak kali. Tapi kalau kita borang penggunaan permohonan ketempahan ke, kita tak boleh lah sebab orang akan tempah beberapa kali kan. So kita boleh antikkan yang ni. Kita just nak siapa-siapa kita nak beberapa orang tertentu je yang jawab. So kita boleh pilih specific people in my organisation. Okay, maksudnya kita sharekan link tu dengan orang tertentu sahaja pun boleh juga. Okay, kat mana nanti kita boleh share, kita boleh tengok dekat bawah nanti Okay, option for respond. Okay, accept respond. Okay, kalau kita off ni maksudnya borang ni tak boleh diisi lah. Okay, so kalau kita nak suruh isi, kita kena tikkan yang ini. Okey, lepas tu start date, maksudnya kita nak survey ataupun kita punya borang ni diisi bermula bila. Okey, contohnya kita bagi masa dengan macam contoh paling senang bila kita nak collect data daripada staff ke daripada apa maklumat lah. Okey, just kita boleh isikan kaji selidik ke. Okey, kita boleh start date kan dia, kita boleh adjust daripada masa dan tarikh dan juga dia punya end date dia. Okey, sebelum berapa hari bulan. So bila
after dia punya end date ni, apa akan jadi? Memang respon dia B form tu memang tak boleh buka. Kalau macam tuan-tuan puan-puan pernah experience yang form tak boleh buka tu, means maksudnya dia punya tarikh dah habis. Paling senang tarikh ni lah bila kita nak isi link kehadiran. So kalau link kehadiran kita tak akan open sampai 2-3 hari. Dia akan masa tu dalam mungkin dalam masa sejam. Okay, so lepas tu dah tak boleh isi. So di sinilah tempat kita boleh adjust. Okay, shuffle question. Okay, dekat sini kenapa saya tak boleh tick ni? Kenapa? Sebab kita buat section. Okay, bila adanya section, dia takkan boleh shuffle. Shuffle question bermaksud kita soalan bila orang ni buka, first kali soalan nombor 1 nama. Tapi bila orang lain buka, soalan nombor 1 dia tujuan, lain-lain. Itu maksud shuffle question. Dia berbeza dengan shuffle option. Kalau shuffle option, maksudnya kita shufflekan jawapan sahaja. So tapi sekiranya kita pilih section by section, kita tak boleh shuffle question. Okay, alright, show progress bar ni, ini kalau kita nak tengok berapa ramai dah jawab ke, itu progress. Ini rasanya kalau tak tick pun tak ada masalah. Okay, customize thank you message, yang ini macam lepas kita habis orang dah habis jawab, so katalah kita cakap terima kasih atas kerjasama, contoh. Okay, so nanti dia akan keluar benda ni sekira lepas dah habis jawab. Itu pun tak ada masalah. Okay, respond receive ni. Okay, so sekiranya kalau kita tick dekat sini, okay, allow receive or respond after submission. Okay, maksudnya response, allow receive or respond. Okay, yang ini maksudnya kalau kita tick yang ini, okay, dia akan lepas submission tu dia akan dapat notification. Okay, yang ini pula kalau kita tick yang ini, setiap orang yang respond, okay, maksudnya kita akan dapat notification dekat email kita, which is kalau katalah ada 1,000 orang nak isi respon, so every orang tu kita akan dapat, oh orang ni dah isi, orang dah isi. So saya suggest kalau macam ramai sangat tak payah tickkan lah. Okay, alright, itu bahagian setting. Okay, setting. Okay, dan satu lagi untuk yang penting yang saya nak share kat sini, kalau sekiranya orang tak ada internet contoh, okay, form ini boleh di print. Okay, kita boleh printkan form ni. Okay, so kalau kita printkan form ni, dia akan keluar lah macam ni. Okay, maksudnya dia boleh secara offline dan juga online. Okay, alright. Okay, itu kalau kita nak print form lah. Okay, so habis kat sini. Kita akan ambil few questions. Antaranya ialah how to duplicate form supaya orang lain juga boleh dapatkan form yang sama. So ini I will have to share the collaboration punya features. Okay, alright. Okay, so kita tak sampai kat butang share ni lagi. Okay, tak apa. Right, okay. So kat sini, kat butang share. Okay, bila kita butang share ni kan, okay. Sebab tadi dekat setting ni kita buat specific people kan. Okay, just kalau kita buat dekat sini, so sebab tu bila kita tekan share, kat sini dia keluar specific people in my organisation. Maksudnya kita masukkan email orang tu. Contohnya saya nak share saya punya respon ni dengan Puan Wan Juliana je. So kita try key in Puan Rasmuna binti Rosli. Rasmuna. Ya. Rasmuna Rosli. Yes. Okay. So nanti bila saya copy link ni, okay, hanya Puan Rasmuna saja yang boleh isi. Nak copy ke? Nak copy paste dekat chat ke Kak Julie? Add a link to duplicate so that she can actually copy. Okay. Add a link to duplicate. Okay, maksudnya ni yang ini untuk share, untuk respon. Sekejap, salah pula. Sekejap Yang ini untuk respon. Ini untuk send and collect respon. Kalau share untuk duplicate ni, dia macam gini. Sekejap
Sekejap kita tukar pada setting kejap. Anyone can respond. Yes. Okey, kalau ada beberapa yang ini, yang atas ini adalah untuk siapa yang respon. Okey. Kalau kita nak siapa sahaja boleh respon, kita tick dekat sini. Anyone can respond. Okey. So siapa-siapa je boleh respon dekat sini. Okey, itu sekiranya kalau kita nak orang menjawab soalan. Okey, kejap. Yang pasal collaborate nanti duplicate nanti saya cakap. Okey, so yang ini kita nak share link. Okey, link kalau nak pass ke orang. Okey, yang ini adalah untuk QR code. Sekiranya kalau macam kita buat event ke apa, kita just nak link kehadiran, kita just tampal je QR code ni ataupun kita blastkan QR code ni guna WhatsApp ke apa, so orang akan scan dan dia akan terus pada borang form kita. Dan yang ini kalau kita nak embedkan di mana-mana, contohnya dekat Teams ke, dekat mana-mana website ke, so embed. And then yang ini kita nak emailkan lah, alright? Okay, share. Yang ini kalau kita nak duplicate. Okay, bila kita nak duplicate, cara dia. Okay, cara nak duplicate dia, link dia berbeza. Okay, bila kita nak link to duplicate ni, okay, so kita kena tekan yang ini. Okay, so siapa-siapa yang mempunyai link ni, dia akan boleh duplicate. Okay, kita copy link ni, contoh kita copy, okay, kita paste dekat sini. So kalau kita nak bagi kawan kita, borang tu, kita bagi link to duplicate. So bila dia tekan link, jadi. Okay, bila dia tekan link, dia akan keluar macam ni. Okay, so apa yang kawan kita boleh buat, okay, ataupun kita lah, okay, katalah kita tersalah buat tapi kita nak buat baru ke contoh, so kita duplicatekan benda ni, duplicate it. Alright, so bila kita duplicate, automatically dia akan ada borang tempaan bilik mesyuarat copy. Okay, which is dia borang yang berbeza. Okay, so iaitu dia takkan, dia punya data semua dah tak ada kena-mengena dah dengan form yang lagi satu. Dia dah kira form yang berbeza. Okay, tapi soalan dia sama. Okay, so dia dah jadi form yang berbeza tapi sebab kita duplicatekan dia. Okay, itu untuk duplicate lah sekiranya kita nak share kita punya form dengan orang lain. Alright, so memang tak ada kena-mengena. Yang penting kita bagi link yang dekat duplicate, bukan pada yang responses. Okay, dan satu lagi, contohnya kalau kita rasa macam kita nak duplicate link. Duplicate link ni, kita copy link ni, saya jawab soalan Puan Rasmona ni. Kita nak duplicate link ni, kita boleh bagi link ni, link yang ni kita boleh bagi dekat WhatsApp dia. Okay, masuk ke WhatsApp ke, kita bagi kat email ke, dan dia akan bermaksud bila dia duplicate form tu, form itu adalah milik dia. So apa sahaja upload file ke apa, semua akan pergi pada dia. Sebab dia dah duplicate, kira dah tak ada kena-mengena dah dengan kita. Okay, itu kalau duplicate lah, sebab tu kena ada link yang berbeza. Sekiranya kalau kita nak bekerjasama menggunakan link yang sama. Okay, link yang sama. Maksudnya nak borang ni juga tapi nak suruh kawan kita tambahkan soalan. Okay, so yang ini kita buat share to collaborate. Okay, so yang ini kita share to collaborate ni maksudnya kita nak orang tu boleh edit. Maksudnya kalau kita bagi dia link dekat sini, dia boleh edit form yang sama. So yang ini form yang sama maksudnya dia tetap form tu tidak pada form yang baru. So kalau orang upload ke, orang jawab ke, tetap pada kita. Cuma dia boleh access form ni sahaja. Alright. So dekat sini okay, yang ini kan kita boleh pilih sama ada kita nak people in my organisation can view and edit. Maksudnya siapa yang ada email sama, email belakang Mara, dia boleh tengok dan dia boleh edit. Ataupun user with an Office 365 work or school account, siapa-siapa je yang ada account Office. Tapi selalunya kita akan pilih specific people. Okay, bermaksud yang boleh access hanyalah orang-orang yang kita tentukan. Contohnya saya letak Puan Wan Juliana. Okey, saya letak contohnya kita letak Encik Irwan. Okey. So sekarang ni bila saya people added link, okey. So dia ni je yang boleh edit soalan. So kalau saya copy ni, bagi kat dia, dia boleh edit. Dan untuk forms ni dia tak ada butang save. Jangan cari butang save, nanti tak jumpa. Okey, sebab apa? Sebab dia auto save je. Boleh tutup je terus, okey? Yang penting kita punya internet connection kita okey, sebab dia akan auto save. Okey, kalau nampak kat sini dia tulis save ni. Maksudnya dia memang dah tersave. Kadang-kadang kita tengok kita dah buat banyak, tiba-tiba bila kita buka balik tak ada. Kata auto save. Kenapa? Sebab kita punya internet
connection kita tak okey. So maksudnya dia tak safe lah. Okey, sebab kita punya internet tak ada. Okey. So ada soalan ke setakat ni? Go through branching. Ada orang tanya pasal branching tu. Okey, branching. Okey, alright. Okey, saya bagi contoh lah soalan branching Okey, contohnya maklumat keluarga. Okey. Contoh saya bagi soalan Contoh yes or no tu. Contoh kita buat macam ni lah. Maklumat nak pergi family day ke tak? Yes or no kan? Okay, kalau yes apa Maksud jadi? bilangan. Kalau no apa jadi? Okay. Okay. So katalah ni kita cakap nak tanya dia ni status. Okay, status perkahwinan contohnya. Ke ya? Ya kan Kak Julie? Boleh kan? Okay, berkahwin ataupun bujang. Contoh contoh sebab kita nak tahu dia punya, ya ke Kak Julie boleh ke kita pilih bilangan anak? Boleh. Okey, macam ni. Hadir, kehadiran contoh. Kehadiran. Okey, so hadir ke tak hadir? Hadir ke tak hadir? Okey, so next question kita buat add new. Okey, kita pilih choice. Okey, so pilih choice ni kita pilih bilangan keluarga. Kan, bilangan keluarga yang akan hadir. Contoh Okay, so katalah 2, 3, add option 4. Okay, right. Okay, lepas tu yang ini kita buat ni sebab tak hadir. Okay, ni contoh je lah. Alright, so dekat sini macam mana nak menggunakan branching. Okay, so branching ni bila kat sini kita add branching. Okay, bila kita add branching, okay, bila orang dia jawab soalan hadir, dia akan terus pergi kepada bilangan keluarga. Okay, katalah kalau dia tak hadir tak payahlah tanya bilangan keluarga dia, dah dia memang tak nak datang. So kita letak dia pada sebab tak hadir. Macam itulah branching. Okay, so katalah kalau kita try. Okay, so bila kita tengok preview, so kehadiran. Okay, bila kita kan hadir, dia akan keluar terus bilangan yang akan hadir. Okay. Tapi yang ini kenapa dia tak tutup yang ni? Sebab kita tak required kan tadi. Okay. So kalau tak hadir, dia akan terus keluar sebab tak hadir. Dia macam tu. Okay. So that is branching sebenarnya. So branching ni sebenarnya menarik lah, tapi cuma kena buat dulu soalan semua, lepas tu baru kita tengok mana yang kita nak branchkan. Okay. So kalau sebab kadang-kadang soalan kita tengok kenapa keluar, sebab tu kena try betul-betul. Sebab tak hadir ni sebab dia kalau kita add branching lagi, mungkin ada soalan lagi ke bawah. Okay, dia macam itulah sampailah kita tak nak kata terus pergi ke end question pun boleh juga, terus end of the form. Tak datang sudah habis cerita. Dah macam itulah cerita dia. Okey, habis dekat situ. Contoh jualan spend selepas. Okey. Puan Noroziwati punya soalan tu, is it sub questions ini? Buat soalan sub tu macam anak soalan kan? Contoh section lah kan Kak Julie? Itulah saya pun tak faham. Dia nak sub, boleh terangkan sepenuhnya? Sebab contoh dia contoh jualan sebelum dan selepas. Tak berapa nak clear dengan soalan sebenarnya. Okay. Puan Siti minta terangkan, maybe you want to use your microphone. Boleh? Kan? Ya. Kalau nak tanya soalan, sebab apa maksud sub question tu? Yang kita tengok section lah. Section selalunya kalau untuk buat soalan-soalan yang kecil, anak-anak soalan tu macam tu. Tapi kita sekarang ni tengah fokus. Okay, Amy, can you please do a quick survey form dan kemudiannya letakkan link untuk peserta jawab hari ini supaya kita boleh tengok dia punya data dalam bentuk analisis. Sekejap kita buat sekejap kita buang section boleh tak? Remove section dulu, kita nak simple je kan, just section. Okay, so nama lagi nama hadir tak hadir apa pula.
Okay, sekejap kita delete question kejap. Alright, kita terus pada ni lah, nama peserta. Okay, nama peserta and then dengan webinar. Okay. Okay, lagi Kak Julie cukup ke soalan? Ke nak yang ada beberapa apa nama dia? Yes or no? Boleh yes juga. or no question. Okay. Ya, boleh. Lepas Amy dah buat ni, Amy akan terangkan balik macam mana nak share borang ni ya. Okay, adakah Okay. perlu diadakan webinar lagi? Okay, so jawapan ya atau tidak. Okay, ni pilih ni untuk choice lah. Okay, so yang ni saya letakkan required. Okay, yang ini pun saya letakkan required. Okay, yang ini okay, dan yang ini kita delete question lah. Okay, delete dah tu je. Okay, so ni contoh soalan. Okay, dekat sini kan sebab kita nak mudah, kita boleh letak anyone can respond. So siapa-siapa je boleh jawab. Okay, so macam mana kita nak share? Okay, kita nak share. Perlu penjelasan ya. Apa beza anyone can respond ni? Anyone can respond ni perlu di-enablekan jika kita memerlukan respon daripada orang yang tidak menggunakan email Mara. Sebab kalau kita buat our organisation punya, can you go Amy go to the option share tu? Ni only people in my organization. Okay, kalau only people in my organization, kelebihan dia adalah data yang kita akan dapat automatically, kalau kita tak minta nama dia pun dia akan keluar nama. Okay, nama dia akan keluar, dia punya email akan keluar. Walaupun you tak minta, automatically akan keluar dalam Excel nanti nama orang tersebut, nama penuh dan email orang tersebut. Itu bezanya. Jadi kalau you buat anyone can respond, okay, maknanya you perlukan data tu daripada orang luar selain daripada Mara. Memang you kena letak nama dan email. Sebab dia tak akan detect nama dan email jika you tak minta daripada mereka. Jadi kalau you buat form, you nak share kepada orang Mara, you pilih only people in my organisation and you tak letak pun soalan nama atau email, automatically dia still akan detect nama dan email. Sebab bila mereka jawab, mereka perlu menggunakan email Mara. Okey, jelas Cuba minta maaf, saya nak tanya sikit. Okey. Hello? Alright, okay, sure. Teruskan Puan. Okey, kalau macam tadi Puan cakap, kalau kita letak soalan yang berbentuk upload, anyone tu kita tak boleh letak. Contoh macam kami, di pihak kami buat untuk responden untuk khusus, peserta khusus. Jadi dia orang kena upload receipt. Jadi dia tu memang peserta khusus luar daripada organisasi lah. Macam mana tu Puan? Kan tak boleh lah kan Kak Julie? Tak boleh. Receipt tak boleh. Tak boleh sebab kalau kita anyone kan ni, dia memang takkan boleh upload file. Mesti kena organisation juga. Okay. Okay. Ada lagi ke? Sebab dia lebih pada privacy dan inilah dia security sebenarnya, kita punya data tu sebenarnya bila orang lain boleh masuk. Jadi dekat situlah bezanya Office 365, dia punya protection data tu sebenarnya. Okey, dah boleh share ke? Okey, kat mana nak share? Okay, macam mana nak share? Okay, so kalau kita dah dekat sini, sebab tu saya kata share ni ada beberapa option. Sama ada kita nak share untuk orang jawab, ataupun kita nak share untuk orang duplicate kita punya forms, ataupun kita nak share untuk kita collaborate, maksudnya kita nak sama-sama buat form yang sama dengan orang, form yang sama dengan orang yang beberapa orang. Macam tu. So ada 3 dekat situ. So dekat situ jangan salah pilih lah. So kalau kita nak orang tu respon, so yang ini adalah yang first ni. So yang ini yang kita copy kan.
Yang ini kita copykan, kita boleh terus paste di mana-mana sahaja kita nak paste. Contoh saya paste dekat chat lah. Okay, saya pastekan dekat chat. Boleh cuba buka dan boleh cuba isikan forms tu. Rasanya boleh kot buka. Okay, itu beza dia. Itu beza dia lah. Okay, sebab saya dah kata anyone can respond, maksudnya terus siapa yang ada ni terus boleh buka je. Okay, so kita punya terus dapat tau. Dia punya sync data tu, respon result tu, dia akan terus dekat sini terus ada berapa ramai yang telah respon. Nampak dia naik kan. Macam tu. So dia tengok berapa ramai yang respon tu, dia akan terus ada kat situ. Okay, itu kelebihan dia lah sebab dia terus auto kat situ. So dekat sini average time to complete bermaksud dalam average seorang boleh jawab ni 15 saat pun boleh terus jawab je. Okay, so dekat sini untuk result ni kita tak go through lagi. Okay, kat sini yang kita boleh tengok nama peserta. Okay, kita boleh pergi kat more details, maksudnya dia akan keluar nama peserta yang jawab. Okay, so okay. Alright, so dekat sini yang ini yang saya kata data tu ada terus, okay, sebab tengah orang respon lagi, so jadi dia akan loading lah, okay, dia tengah loading lagi sebab masih ada orang yang jawab. Okay, kena refreshkan sikit. Alright, kenapa data tak available ni? Okay, sebab dia okay, ada orang nama cantik kat sini. Alright, jawab ni Kak Julie. You all respond for question tu. Kita tengok sekejap, respon ni masih lagi berada naik lagi kat sini. Okay, kejap sebab orang tengah menjawab lah, jadi dia tengah ni lagi. Okay, tak apa. Sekarang ni saya nak tunjuk juga macam mana pula kita nak ambil data ni. So dekat sini kita boleh right now kita stop taking data. Macam mana kita nak buat? Okay, katalah kalau macam masa dah habis, so tak boleh jawab dah. Okay, so kalau tak boleh jawab dah, apa kita buat? Kita boleh pergi pada setting, kita boleh close je terus, accept respond. Okay, so bermaksud kalau macam ni, orang takkan yang ada link tu, dia akan kata, dia akan nampak this form is closed. Okay, kenapa? Sebab saya dah tutup dah borang tu, dah tak boleh jawab masa dah habis. Macam tu. Selain daripada kita start date, start time dengan end time tu, kita boleh accept dengan tak accept. So kita dah ada responnya ini. So macam mana kita nak dapatkan respon ni untuk nak collectkan data ni? So macam mana? Kita pergi pada open in Excel. Okay, bila kita open in Excel. Amy, can you give options like selain daripada Excel dulu, tekan 3 dot tu, macam mana kita boleh share data punya result? Okay, alright. So yang ini first kali kalau kita nak delete respon, okay. Kita juga boleh delete respon satu-satu pun boleh juga, okay. So yang ini, sekejap kita pergi sini dulu kan, kita view result. Okay, view result ni dia akan pergi satu-satu. Okay, dia akan pergi, kenapa responden itu, sebab yang first tadi saya dah buat. Okay, so dia akan keluar satu-satu maklumat kat sini. Sebab tu sama ada kita nak deletekan semua, okay, ataupun kita boleh delete, kita tak nak yang ini. Kita tak nak Nurul Izzah ni ada kat sini. So kita boleh delete respon dia. Okay, so yang ini kita boleh pergi one by one. Kita pergi go through untuk result sebenarnya. Okay, so kita tengoklah berapa, siapa yang respon. Ni kalau kita nak tengok one by one, masa. Maksudnya kita boleh tengok, Cik Sani ni paling lama nak jawab. Dia memerlukan 2 minit, 1 minit 50 saat untuk menjawab soalan. Macam tu. Okay, alright. And then yang ini pula kalau kita nak print summary. Okay, print summary maksudnya dalam satu form tu, ini adalah summary dia lah. Okay, kita boleh print summary dia. Okay, cuma dia tak keluar habis lah. Alright. Okay, dan kalau katalah kita nak, sekejap, cancel. Okay, alright. Okay, ni status close sebab kita dah tutup orang tu tadi. Okay,
And then katalah kita nak share result ni dengan kawan kita. Okay, maksudnya nak tengok, nak tunjuk dia respon, berapa ramai yang dah respon, yang ini. Okay, kita pergi pada create a summary link. So bila kita copy, okay, and then kita paste, orang akan boleh buka dan tengok data yang ada. Okay, tu data dia. Okay, sekejap kenapa dekat sini data is available Kak Julie? Respon. Sama ada kita tak menjawabkan, kita tak soalan tu kita tak orang kata kita tak habis buka. Dia tak habis jawab semua. Maksudnya kita tak required kan. Ya, required. Okay? So kita tak required kan, so orang tak jawab. So tak adalah melainkan kalau kita required kan, semua kena jawab. Okay, tu je rasanya. Okay, dan sekiranya kita nak tengok data tu dalam Excel. Okay, so dekat sini saya pergi dekat forms yang saya dah ada lah. Okay, contohnya yang ini. Okay, contoh. Okay, so kalau macam ni, okay, respon dia dekat sini terlalu banyak. Jadi katalah kita nak senang, nak data tu kita nak collectkan, nak pergi ke Excel. Okay, so apa kita buat? Kita open in Excel sahaja. Okay, so dia akan... You share the data for this borang? Okay, share dekat chat. Share link. Kita nak tunjuk macam mana dia keluar kat share link. Untuk summary link. Yep. Okay, kejap. Alright, so yang ini kalau summary link, yang ini kejap mana tadi? Pergi kat forms tadi, pergi kat 3 dot tadi. Kejap ni form lain, nak pergi kat forms ni kejap. Okay, yang ini kan. Okay, yang ini kita pergi kat sini. Okay, summary link. Yang ni. So kita nak copy. Pergi dekat Ctrl V, Enter. Okay, so itu adalah link dia lah. Okay, link untuk result dia. Okay. And then tadi. Okay. So itu kalau kita nak terus, itu bukan Excel lah kan, itu just link untuk tengok summary saja. Okay, so kalau tuan-tuan dan puan boleh buka, so dia akan keluar lah berapa ramai peserta yang jawab. Okay, so apa soalan-soalan yang lain yang ada, itu untuk kita sharekan result. Okay, tapi sekiranya kalau kita nak data yang banyak, kita nak buka dalam Excel, so dia akan keluar Excel dia akan keluar dalam bentuk macam ni lah. Okay, dia akan keluar macam ni. Alright, so kita ada nampak dia punya start time and then completion time ni, completion time, okay, berapa lama dia siap, okay, nama peserta, okay. So dekat sini, kan saya nak bagi tahu kenapa senang gunakan Microsoft Forms bila kita export pergi Excel. Okay, contohnya kalau macam data yang banyak, okay, data yang banyak ni dan kita hanya nak mengasingkan data-data tertentu je. Kita nak cari data yang tertentu je. So mudah. Okay. Contohnya kita nak tengokkan sekolah tu hanyalah daripada sekolah yang contoh kita nakkan sekolah tu, data tu daripada Gemencih saja. Okay, Gemencih saja. So kita just tick je dekat yang ni, dekat dalam Excel tu, dekat bawah ni. So kita pilih nak yang mana. Okay, and then data yang akan keluar adalah data untuk Gemencih sahaja. Okey, jenis sekolah. Contohnya kita nak sekolah yang ada sekolah apa. So kita boleh tick je kat sini. Okey. Dan juga kita boleh asingkan dia, kita boleh susun. Okey, kita nak susun A to Z contoh. Okey, dekat sini kita letakkan kata select all. Okey. Okey, so mudahlah bila kita ada banyak benda, okey, tapi kita nak sortingkan dia, so senang. Okay, kita boleh sort ikut number, kita boleh sort ikut nombor maktab dia, dia punya ID dia. So di situ forms tu sebenarnya memudahkan kerja pengurusan kita sebenarnya. Okay, ini soalan kita macam mana kita nak tengok individual punya respondent punya answers untuk menjawab soalan Puan Siti Khadijah. Kita boleh share
individual respondent punya Macam ni Okay, untuk kita pergi view ke result. individual. Okay. Okay. Ni. Okay, yang Okay, ini adalah individual individual. Okay, dia akan lain-lain. So paparan dia lain-lain. Okay. Dia maksudnya seorang-seorang punya jawapan. So how So, do we share? Can we share? Kalau dekat sini dia hanya You boleh print. You boleh print dan print. Tapi untuk bagi link tak ada. Ada untuk semua. Print boleh. Maksudnya dia Print akan boleh. keluar untuk seorang ni je. Okay. So itu untuk individual punya ni lah. Punya result. Okay. Soalan kedua, URL link boleh dipendekkan? Boleh. Ada pelbagai website yang boleh memendekkan link. Antaranya Bitly. Antaranya... Dah tunjuk ke Kak Julie? Boleh tunjuk. Okay, so link dia agak panjang kan. Okay, so kita copy kan dia. Okay, macam Puan Wan Juliana kata, kita ada banyak untuk kita website yang kita boleh guna for free untuk apa? Untuk pendekkan link. Contoh yang memang saya guna adalah Bitly ni lah. Okay, so kita pergi pada link tadi, kita dah copy paste and then kita just create je. Dan kita paste je kat sini. Okay, so bila kita create, dia akan keluar form yang ni lah. Dia akan keluar link yang pendek. So dekat sini kita boleh customize. Contohnya webinar forms. Contoh webinar forms. Kita boleh customize yang belakang je. So kita boleh save. Okay. Dan so kita boleh copy. So lebih pendek lah. Okay, dia punya link tu kalau kita hantar kat orang tu lebih orang kata lagi inilah, lagi proper lah kerjanya, nampak pendek, tak adalah panjang berjela-jela kan. Okay, macam tu ada soalan lagi ke? I think we have to stop taking questions because it's time now. Kalau boleh Encik Erwan isikan sharekan link kehadiran pada hari ini di pautan kehadiran hari ini di meeting chat. Okay. Rasanya forms ni bukan 2 jam. Is it 2 jam? 2 jam? Sejam je kan? Sejam. Okay. So if you have any more questions, you can just continue in the chat. We will take time to answer. Rasanya itu aja. I think we have covered all. Kak Julie, rasanya nak tunjuk sikit untuk nak masuk dekat email. Boleh tak? Sekejap je. Boleh. Maksudnya let's say kan, sebab kita kerja office banyak bermain dengan email. Okay, jadi kan kalau kita nak buat quick polls contohnya kalau kita nak saya tengok new message. Okay, kita boleh terus kita nak buat survey kehadiran ke apa ke kan. So kita boleh ada terus kat sini tau. Ada terus kita boleh quick polls to allow to create an instant real time poll. Maksudnya katalah kita nak survey benda yang paling simple lah. Okay, contohnya kehadiran. Tu je. Kehadiran je. Ya atau tidak. Kita boleh terus buat kat sini atau tidak. Okay, lepas tu next. Okay, tu. Okay, so responder will send. Okay, add to email. Okay. So bila kita add tu, okay, next. Okay. Dia akan terus ada dekat email yang kita nak hantar dekat orang. Okay, so dia lebih mudah lah. Okay, kalau macam tuan-tuan tak jumpa, okay, pergi dekat 3 dot ni. Okay, lepas tu kita pergi dekat get ads in. Okay, get ads in. Okay, lepas tu kita pilih Microsoft Form. Okay, cari dekat sini Forms. Macam saya ada sebab saya dah letak. Okay, tapi kalau tak jumpa, ni dekat sini ni. So kita boleh letak kat email. Okay, dan benda yang sama juga kita boleh buat. Okay, dekat mana? Dekat kita punya Teams. Okay, contohnya kita ada nak buat dekat Teams kita nak letak benda yang sama, kita nak buat quick polls. Okay, kita boleh sama juga, kita boleh tekan kat 3 tab ni. Kita boleh letak forms kat sini. Kita boleh gunakan forms yang sedia ada, yang kita dekat forms kita, ataupun kita boleh buat soalan terus kat sini. Okay, ataupun kita letakkan form yang kita dah ada. So kat sini kita boleh share result automatically after voting, ataupun kita boleh tak nak tahu siapa yang jawab tu pun boleh juga. So macam, dan dah belajar letak tab, dekat sini pun kita boleh letak juga tab Microsoft Forms. Okay, so boleh guna sama-sama integratekan dekat dalam Microsoft Teams. Okay, itu je. Okay, dah Kak Julie.
Okay. Okay. Alright. Apa saja add-in yang you jumpa kat dalam tu semua boleh add. So you have to you kena apa ni? Kena explore. Apa saja yang available kat situ maknanya you boleh add lah. Alright, boleh stop share screen kan? Yeah. I think that's it. Erwan juga telah isikan pautan. Okay, kita nak buat sesi penggambaran Ilmi. If you are ready, you can buka kamera. Okay, boleh. Sekejap. Alright. Nak ni ke? Nak together mode ke? Together mode. Okay, together mode. Okay. Sekejap cari scene lain sikit. Scene kursi warna-warni tu Amy. Kursi warna-warni. Apply. Okay, ni. Okay, sesi kita dah pun tamat. Kita nak buat sedikit penggambaran secara maya supaya kita boleh kongsi untuk catatan MEC sebagai bukti yang kita telah menjalankan webinar pada hari ini. Okay. Kalau nak muncul di skrin kena buka kamera Bila kita buka kamera, dia akan terus ada muka kita. Ya. Kalau lagi ramai, dia akan jadi lagi ramai lah. Lagi banyak kongsi. Bagi mereka yang tak ada kamera dekat desktop, cara dia ialah you boleh join dua cara. Okay, dekat desktop you boleh terus on. Dekat mobile phone boleh download Teams mobile version dan kemudiannya join melalui melalui kalender untuk pautan pada hari ini. Dan kemudiannya straight away you can actually turn on your camera using your mobile phone. Phone boleh juga keluar gambar nanti dekat dalam meeting. Okay? Right. I think there are about 185 but can fit 50 Mi kan? 50. Yeah. Banyak lagi kursi kosong tu. Banyak lagi kursi kosong. Malu ni. Okay. Boleh buka kamera. Erwan. Cik Erwan mana Cik Erwan? Erwan mana? Kita punya versi satu lagi pada hari ini. Tak ada. Okay, ready to smile for the camera. I think we've run out of time. Okay. Everyone doing the screenshot or I'm going to do the screenshot also. Okay. Ready? Look at the camera, everyone. Ya, dia masuk. Ada yang masuk lagi. Okay. Alright. Alright, terima kasih semua. Okay. Pautan kehadiran ada di chat ya. Jangan lupa isi. Okay, terima kasih kepada penceramah kita pada hari ini, Puan Nur Emiliana daripada MRSM Gebenci. Slide juga telah dikongsikan di pautan di meeting chat, ruangan meeting chat, dan juga kehadiran pada hari ini juga telah dikongsikan di ruangan meeting chat. Terima kasih kepada semua. Kami minta maaf jika terdapat kekurangan di mana-mana. Jika terdapat soalan lagi, boleh masih lagi menggunakan ruangan chat ini. Dia akan appear di chat InsyaAllah jika ada masa penceramah akan mengambil soalan dan menjawab soalan-soalan anda. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah pada masa hadapan. Terima kasih. Thank you. Cik Rina ambil je. Kerana dia sampai kan?
Dah habis dah. Dah habis. Habis dah sudah tak putih semalam. Kita jarang guna nama dia. Kita dah tahu dah nombor 1 dia muncul. 9. Nama dia Razima. Ramun. Kakak pergi dekat kakak keluar balik Mok. Oh, dah tak nak join dah. Oh. Razima Damun. Okay. Tu masuk kat mana tu? Tak ambil. Thanks. Banyak sikit banyak tadi. Okey. Banyak sangat.